Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kerana ada permintaan untuk tanya soalan nombor 6, jom kita bincang soalan nombor 6. Kita buat laju-laju supaya tak adalah lama sangat video ni. Okey, soalan 6 ni berbeza dengan soalan-soalan yang kamu pernah buat sebelum ni sebab dia dah ada tambahan. Okey, kalau sebelum ni soalan ikatan perjanjian, dua benda je. Tapi soalan nombor 6 ni dia dah masuk satu lagi, iaitu maklumat tambahan. Okey, jom kita tengok bentuk dia. Okey, yang kamu tengok yang warna biru ni, semua ni warna biru ni. Ini yang warna biru ni adalah soalan lah kan. Lepas tu dia bagi ikatan perjanjian. Dekat buku kerja kamu pun ada. Lepas tu ada maklumat tambahan. Okey, kita tengok. Yang warna hijau tu maklumat tambahan. So dia terbahagi kepada 3 dah sekarang. Kalau sebelum ni hanya 2 saja. Yang ni dah jadi 3. Okey. So jom kita tengok. Soalan dia minta apa? Soalan dia minta akaun faedah ambilan, akaun faedah atau modal, akaun gaji berkongsi, akaun pengasingan untung rugi, akaun semasa dan akaun modal dan PKK. Okey, so macam biasa, mula-mula kita buat dulu semua akaun untuk A tu, faedah atas ambilan, faedah atau modal, akaun gaji, akaun semasa. Kita buat kaedah berwangan akaun semasa ni. Dia ada 2 laju untuk kita buat senang. Sekali ramu dengan baling. Ada 2 perkongsi kan. So kita buat untuk ramu dengan baling sekali. Okay, lepas tu akaun pengasingan untung rugi. Kita buat sekali dalam satu page macam yang kamu buat sebelum ni lah. Okey, jom. Okey. Lepas tu nak buat apa bila dah buat tapak? Selesaikan ni lah ikatan perkongsian. Perjanjian perkongsian. Okey, perjanjian perkongsian. Pertama, ambilan tunai ramu pada 31 Mei. Dia kira ambilan dulu ni faedah atas ambilan. Dia kira faedah atas ambilan sebab ambilan kat sini dia agak complicated sikit. Kerana dia ada tarikh yang berbeza-beza. Ini yang menyebabkan kamu pening ni. Okey, tak ada pening, senang je ya. Okey, slow. Okey, dekat ikatan perkongsian ni dia kata faedah atas ambilan 7% setahun. 7% dikenakan untuk setahun yang ada 12 bulan. Tetapi si ramu ni dia ambil ambilan tunai pada 31 Mei sebanyak 500. 31 Mei. So 31 dah hujung bulan, Mei dah tak masuk. So kita kira. Lepas Mei apa? Mei, Jun. Kita kira berapa bulan? Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Ada 7 bulan. 7 bulan per dengan 12 bulan. Tahun itu yang jumlah bulan itu yang kita kenakan. 500 darab dengan 7%. 7% ni datang dari mana? Dari ikatan perjanjian. 7% ni kalau dia ambil dari Januari, stop lah sampai sini lah. Tak adalah. Ni sajalah. Kalau si ramu ni ambil ambilan pada Januari. Tapi dia ambil pada 31 Mei. Jadi kita kira bulan dia tu berapa lama. Dia start ambil 31 Mei. So kita kena kira daripada Jun. Start daripada Jun. Kita kenakan faedah atas ambilan kat atas ramu. Cikgu rasa dah jelas dah ni. Ulang-ulang cakap ni. Okey, jadi dapat RM20. Okey, kira pula baling. Baling ambil Oktober. Tapi pada 1 Oktober. Pada 1 Oktober. Jadi bulan Oktober masuk sekali. Bulan Oktober masuk. So, Oktober, November, Disember. 3 bulan. So, 3 per 12. Pun sama 7%. So, RM7 saja. Okey. Lepas tu kita masukkanlah dekat akaun faedah atas ambilan. Akaun semasa ramu 20. Akaun baling 7. Okey. Macam ni. Kerana apa menjadi macam ni? Kerana apa kita kira dulu faedah atas ambilan? Sebab dekat dalam tapak dalam buku kerja kamu tu, dalam buku latihan kamu tu, kita buat dulu akaun faedah atas ambilan kan? Begitulah. Okey, so balas akaun faedah atas ambilan dekat akaun semasa. Okey, ramu. Okey, sebelum tu kita tulis dulu lah baki BB di akaun semasa. Ramu 400.
Billing 300. Tapi dalam kurungan debit. So kita patuh arahan lah. Debit. Okey. Lepas tu catatan bergu untuk yang kita baru kira tadi. Faedah atas 9. Ramu 20. Billing 7. Kita ikut catatan bergu lah. Okey, next. Tutup. Tutup macam biasa. Tambahkan 27. So, atas ni jadi pengasingan untuk rugi. Jadi pengasingan untuk rugi 27. Kita postkan ke mana? Ke mana? Ke akaun pengasingan untung rugi lah. Okey, akaun pengasingan untung rugi ni kita buat bentuk penyata. Soalan ni. Soalan ni dia dia tak cakap pun bentuk apa. Okey, tak apa. Kita try tengok bentuk penyata. Untung bersih kat soalan 18,300 tambah RM27. Faedah atas 9. So kita dapat angka baru. Okey, sekarang kita kira pula akaun faedah atas modal. Okey, akaun faedah atas modal apa dia dekat ikatan perjanjian. Dekat ikatan perjanjian perkongsian, faedah atas modal adalah 5% setahun. 5% setahun. Jadi kita kira modal ramu RM50,000 darab 5%. Modal billing RM20,000 darabkan dengan 5%. Okey, so kita masukkanlah faedah atas modal ni adalah belanja untuk perkongsian. Jadi kita kena letak belah debit. Okey, ni kita tambah apa pula ni? Okey, dekat maklumat tambahan. Tengok kat maklumat tambahan. Dia kata mereka bersetuju pada 1 Julai untuk menambahkan modal masing-masing sebanyak RM10,000. Si Ramu dengan Beling bersetuju. Pada Julai nak tambahkan lagi RM10,000. So, RM10,000 darab dengan 5% yang ni. RM10,000 darab dengan 5%. Darabkan dengan 6/12. Why 6/12? Sebab dia tambah pada 1 Julai. So, 1 Julai awal bulan kan? Jadi Julai termasuk. So, kita kira Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Sebab itu 6/12. RM10,000 darab 5%. 5% ni datang mana? Ni dari ni, ikatan perjanjian. Kita gabungkan dari soalan, ikatan perkongsian dengan maklumat tambahan. Kita selesaikan sekaligus. Begini. So, dapatlah 250. Okey, kita tambahkan je lah. Dapat angka dia. Letak kat belah debit. Akaun semasa ramu, akaun semasa billing. Okey, dah dapat. Kita postkan angka ni di akaun semasa belah kredit. Nak tulis apa? Faedah atas modal angka yang tersebut. Lepas tu kita boleh tutup faedah atas modal macam biasa. Cari jumlah. Buat pengasingan untuk rugi 400. Dan kita tolakkanlah ikut format lah. Tolak faedah atas modal RM4,000. Okey, next. Akaun gaji perkongsi. Akaun gaji perkongsi. Okey. Dekat soalan dia kata gaji ramu 600 sebulan. So kita kira untuk setahun. So darab 12, 7,200. Okey. Alright. Okey. So dekat atas perjanjian perkongsian tu ada gaji perkongsi ramu. Bermaksud perkongsian dah bayar gaji ramu RM4,000. Sepatutnya perkongsian bayar gaji perkongsi ramu sebanyak RM7,200. Lepas tu perkongsian baru bayar RM4,000. Jadi perkongsian berhutang dengan ramu lagi RM3,200. Jadi bank ni maksudnya yang dah bayar RM4,000. Akaun semasa ramu belum bayar lagi RM3,200. So kita postkan lah dekat akaun semasa gaji perkongsi ramu RM3,200. Billing tak ada sebab dekat dalam perkongsian ni kita tak bagi billing gaji. Sebab apa? Mungkin kerana billing ni dia perkongsi tidur. Dia hanya menyumbangkan modal tapi dia tidak aktif di dalam pengurusan perkongsian. Okey. So kita boleh tutup akaun gaji perkongsi. Cari jumlah dia. Dah dapat. Dari situ pengasingan untung rugi RM7,200. Kita postkan kat mana? Dekat akaun pengasingan untung rugi RM7,200. So tolak faedah atas modal tadi. Tambahkan tolak dengan gaji perkongsi RM7,200. RM7,200 ni adalah yang sepatutnya. Kamu ingat apur mesti angka yang sepatutnya. Macam sebelum ni lah. Macam milikan tunggal.
angka yang sepatutnya. Okay, next. Okay, sekarang kita dah settle akaun gaji berkongsi. Jadi kita boleh tutup akaun pengasingan untung rugi. Sebab dah selesai dah kira dah semua ni. So kita kira, tambahkan, tolakkan. So kita akan dapat positif. Kamu dapat positif 7,127 ni adalah untungnya. Jadi kita nak buat pengagihan untung. Okey, so kita tengok ikatan perkongsian, perjanjian perkongsian. Dia katakan untung rugi mengikut nisbah awal modal. So tengok modal ramu 50,000, modal beling 20,000. So kita potong kosong ramu tu ada 4, kita potong 4, beling pun potong 4 juga dia punya kosong. So tinggal 5 nisbah 2. So untuk ramu 5/7 pecahan dia, beling pula 2/7 pecahan dia. So kita kira lah 5 ni mana datangnya ni 71 sekejap, pen cikgu off pula. Ok ni kan 7 712 itu kongsi untung 7127 tu darabkan dengan ramu 5/7. Dapat berapa? Lepas tu kira pula untuk beling dapat berapa. So akan dapat angka yang imbang lah. Itu yang kita nak agihkan kepada ramungan beling. Bila kita dah dapatkan amount pengasingan untung rugi, bolehlah kita tutup akaun semasa. Tapi sebelum tu kita masukkan dululah dekat tempat-tempat dia. Kerana kita dapat untung, so pengasingan untung rugi belah kredit lah. Kita nak bagi perkongsian kena bagi kepada perkongsi-perkongsi. So itu angka-angka dia. Okey, so sekarang kita masukkan item-item di dalam soalan. Ambilan tunai ramu 500, ambilan beling 400 tu masukkan. Okey, dekat maklumat tambahan pula ada lagi satu lagi. Okey, pada 1 Oktober ramu bersetuju memberi pinjaman berjumlah 15,000 dalam kurungan. Jika tiada dalam ikatan perjanjian, faedah atas pinjaman mengikut akta perkongsian. Okey, akta perkongsian kalau faedah atas pinjaman berapa persen? Siapa ingat? Berapa persen? Siapa ingat? 8%. 8%. So sini 15,000 ramu darab dengan 8%, darabkan dengan 3/12. Mana datang 3 ni? 3 ni datang dari ramu start bagi pada Oktober. So Oktober, November, Disember, 3 bulan. So 300 lah ramu. Okey. So sekarang kita boleh tutup. Okey. Tutup. Dapatlah baki HB untuk ramu dan baki BB untuk beling. Dah dapat baki HB, turun bawah ke BB. Kemudian bolehlah kita masukkan dekat penyata kedudukan kewangan, bahagian equity pemilik. Masukkan dulu jumlah modal ramu. Dekat mula-mula awal dia ramu 50,000 tambahkan dengan 10,000. Jadi 60,000. Beling pula 20,000 tambah 10,000 jadi 30,000. Lepas tu yang akaun semasa ni ambil lah daripada akaun semasa yang kita baru dapat tadi. Dah settle. Cikgu dah tertekan. Settle dah, siap lah. Aduh, saya nak back lah. Jawapan penuh nombor 6. Inilah jawapan penuh dia. Okay. Tak payah dekat PKK ni kamu tak perlu tambahkan pun. Nantikan saja tapi kalau dah tambah pun tak ada masalah. Okay. Settle. Okay, thank you, bye.